Jap. Okey, dah okey dah. Moment juga. Oh, okay. Jap. Angkasa terlalu lantainya bumi tak sehidup. Setiap langkah perjalananmu benar berliku. Mengikis keping tangisan ingin tersungkur dengan lukamu. Namun azam meneruskan hidup tak pernah Ikut Karen ni. Tak. Bersih tak? Tengok. Tengok dulu. Minyak tu baik. Oh, tak bersih lagi ni. Tiba-tiba rosak kesiap. Kau dibaca. Boleh jumpa. Tak boleh buka je. Tunjuk kau ni masuk. Pakai dulu je lah. Dulu. Tak pernah luntur. Kaulah penghilang di medan derita, melintasi ranjau kehidupan dengan harapan. Kisah derita jiwa pada wajah tiada rahsia. Malam berganti tua, usah kau berputus asa. Usah kau berputus asa. Okey, alhamdulillah dah habis. Korang dengar bergema tadi? Hai.
Siapa yang tak tutup? Ada gemuk sikit Ira. Tapi mengganggu tak pendengaran korang tadi? Okey je. Okey. Sebelum tu I nak minta maaf sangat-sangat tadi actually dah set up dah dengan Anis. Kan Anis kan? Dengar. Okey. Line cantik je but bila kita play balik tak tahu kenapa sound tu tak keluar seperti before tu. Dia macam sangkut kan? Okey. GM Jaja, kita nak tunggu lagi ke? Sekarang ada 20 orang, 24 orang. Dah boleh start dah. Okey. Ira ada echo lah Ira. Ada echo. Ada echo? Ada bunyi bunyi apa tu? Itulah. Ada siapa-siapa yang tak tutup lagi tak? Okey, semua dah mute. Sekejap, ada yang tak mute lagi ni? Okey, I mute kan lah. Dengar lagi ke? Okey. Sebab tadi ada yang tak tutup lagi. Benda bon ni sebab kita plan benda tu nak biar korang dengar benda ni lah menghayati sebenarnya sebab video ni memang sangat best. So tak apa, kita kredit to UM Ariza buat video ni. So nanti video ni I akan share dekat dalam group. Korang try tengok and hayati. Okey, tapi sebelum tu terima kasih dan berikan tepukan untuk 24 orang yang hadir pada petang Sabtu ni. Berikan tepukan untuk anda semua. Terima kasih sebab sudi luangkan masa sebab tak semua orang orang kata apa? Ada masa berpeluang untuk top up ilmu bersama kita pada hari ini. So kita diberikan kelapangan masa sebab Allah izinkan. So sebelum kita start kelas kita pada petang ni, kita start dulu dengan umur kita Al-Fatihah. Alamak, nak keluar. Nampak tak Ariza? Nampak. Yang takaful jaminan masa depan anda. Dia ada masuk slide ke? I tukar slide. Nampak tak? Back to basic presentation. Tak ada. Yang ni sekarang takaful. Yang takaful. You dah share. Okay, ada ni dah ada dah. Back to basic presentation. Okay, sebelum tu kenapa tadi I cakap sebab kenapa I mainkan video tu tadi sebab purpose dia nak bagi kita as a agent takaful, kita rasa dulu, kita feel dulu benda tu sebelum kita share dekat klien kita sebab benda tu rasa deep sangat. Kadang-kadang kita terlambat sehari, terlambat setengah jam, 1 jam terlambat kita kita tak dapat nak bantu orang lain. Sebab ni berdasarkan senario I punya real case sendiri di mana kawan my husband dia memang nak ambil medical card dan juga hibah. Masa tu kita orang on the way flight daripada Guangzhou nak ke Malaysia. So memang janji nak jumpa malam tu. Nak jadikan cerita, dia tak message, dia tak call. So macam pelik, kenapa dia tak ni padahal dia yang beria-ia. Dia kata bila you balik, I memang nak on cepat ni. So macam pelik, kenapa dia tak call padahal dia beria. Appointment pun memang dah cantik, dah plan semua kan. Then besok tu subuh tu dapat call daripada kawan kita orang lah yang dia kata that guys accident dan meninggal on the spot di tempat kejadian sebab dia bawa motor kuasa tinggi. Dia masa tu dia nak keluar simpang dan masa tu lori tu laju. Dia tak perasan. Kan sebab kadang-kadang kan bila tinggi kan dia tak perasan kan ada motor kan. So dengan cerita dia meninggal di tempat kejadian. So memang kita rasa ralat sebab memang terasa sangat ralat sebab kalau tahu macam kita tak boleh nak menidakkan takdir kan. Tapi kalau kita tahu at least sebelum kita ni kita paksa dia ambil ke atau kita boleh je dahulukan sebab punyalah kita rasa kita nak share benda tu dekat dia dan juga keluarga dia sebab dia adalah salah satu penyumbang utama pendapatan buat kedua ibu bapa dia bukan sebab dia bujang.
Bukan untuk diri dia sahaja, tapi kedua ibu bapa dia. So benda-benda macam ni yang kadang that's why kita as a agent kita kena rasa dulu benda tu. So bila kita ni, kita akan share dengan klien kita dengan lebih telus, dengan penyampaian kita tu sampai. Okay? So, excited tak untuk kelas malam ni? Malam, astaga. Untuk kelas petang ni. Excited. Maklumlah bulan Ramadan nasi berjaga malam dah tercakap malam dah. Okay. So I yakin kat sini banyak rookie agent, betul tak? Sebab dulu kelas ni I attend dulu masa rookie, kita orang buat role play di mana ada two-way communication antara macam dua agent berlakonlah. So satu sebagai agent, satu sebagai klien. So masa tu memang kita orang belajar banyak lah. And ada juga yang macam soalan pelik-pelik, macam gugup padahal depan tu kawan sendiri tapi gugup. Okay? Okay, tak apa. Tanpa kita melengahkan masa, tanpa kita membuang masa lagi, kita terus start kelas kita untuk hari ni. So back to basic presentation. So okay, normally I nak tanya, biasanya kan kalau korang, tapi korang boleh on je kita ada sesi soal jawab ataupun macam kita boleh santai je bertanya. Okay, biasanya kalau korang present dekat klien, korang terus-terus hantar proposal ke atau korang share juga pasal background company? Anyone nak ni? Anyone? Nak Kang, I petik satu nama lah, boleh? Hantar terus quotation. Hantar terus quotation. So normally Zuan, bila you hantar terus quotation, apa feedback daripada diorang? Diorang blue tick ke, okay ke, ambil masa lama ke? Blue tick. Okay, blue tick. Okay, kita ada, okay hari ni I try maksudnya one to one presentation plus dengan online sebab kita di dalam masa keadaan sekarang ni kan PKP kan, maksudnya terhad untuk nak jumpa ramai orang. Okay, biasanya apa-apa yang kita nak plan tu, kita try to selit sikit pasal company. Kenapa I cakap macam tu? Sebab orang kadang ambil sebab kita. Yes, betul, dia ambil sebab kita satu. Tapi nak kuatkan dia punya lagi trust, kita cakap juga sikit pasal background company. Tak payah melirik-lirik sikit sebanyak, maksudnya macam 10 to 30% kita perkenalkan kita daripada mana. So macam I, kalau I one to one, okay one to one kita akan cakap macam ni. Contohlah prospek A. Okay, I panggil dia Mizi. Okay, hi Mizi, kita dah duduk kopi semua dengan dia kan. So kita akan cakap dengan dia. So Mizi, you know why I choose to be Group Instant Agent? Sebab, so kita share sikit pasal background kita. Sebab I nak you tahu why I choose dia. Sebab memudahkan untuk claim. And lagi satu, Group Instant adalah company yang paling strong yang ada kat Malaysia and dia dah adalah company yang paling lama. Tapi kalau through WhatsApp, kalau kita explain message kan nampak pelik kan. Korang kena start dengan repo dulu, call ataupun ni voice message. Sebab kadang-kadang kalau korang cerita ni melewek, orang takkan baca pun. Boleh juga korang ambil pagi tu mungkin korang nak introduce, so petang tu baru korang fact finding. Sebab bila WhatsApp ni dia agak kena susun sebab kadang tiba-tiba kita explain klien kita, jap babe, anak I nangis ni, jap babe, I nak masak. So kena pandai main peranan kat situ. Tapi kalau appointment, kita dah jumpa dia, bagi dia trust dekat company. One, dia dah trust kat company, dia dah open mind kita, dia okay je untuk dengar apa yang kita plan untuk dia kalau kena dengan apa needs dia. Walaupun masa tu dia rasa tak okay, but dia akan fikir balik apa yang kita sharing tu, okay? Sebab dulu slide untuk presentation tu panjang tau. Ni I dah pendekkan untuk memudahkan semua. Okay, dah aku tak go next ni. Okay. Okay, siapa
siapa kat sini yang dah pernah tahu pasal history daripada Great Eastern ke belum tahu? Okey, kalau nak ikutkan kita asal kita daripada Great Eastern, memang kita Great Eastern Takaful, tapi Great Eastern dah lama ada dekat Malaysia daripada tahun 108 dan dia dah orang kata insurans tertua dan terbesar yang ada di Malaysia. So kalau nak ikutkan kita Great Eastern tu berasal daripada Singapura. So dulu pun kiranya Singapura tu adalah jajahan Malaysia kan, but bila dia dah dijajah oleh British, so dia berpecah. So that's why kita ada insurans yang terbesar tertua yang terbesar tertua yang ada kat Malaysia. Cumanya kenapa lepas tu lahirnya Great Eastern Takaful Berhad, dia ada cerita di belakang tu. Cuma kalau nak diceritakan dia agak panjang, so kita pendekkan. So Great Eastern Takaful ni dia join dengan siapa? Dia punya ni. Korang dah tahu kan? So kita join dengan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia yang launch pada tahun 2010. So Great Eastern pun pernah memenangi The Best Takaful Operator pada tahun 2011 dan Best New Islamic Institute pada tahun 2012. So kita kena bangga juga tau, kita kena share. Cakap main sikit-sikit tu pun okey. Okay, so cakap kat klien, why sebab kalau ikutkan Great Eastern dah lama ada dekat Malaysia ni. Pada tahun 100 ada suara I dengar. Aimut Daus. Okay. Pada tahun 108 lagi. And now kita dah ada satu produk yang orang kata dah fokus on Islamic punya fund, iaitu Great Eastern Takaful, di mana kita joint venture dengan di mana Koperasi Angkatan Tentera Malaysia joint venture dengan Great Eastern Takaful. So you tak rasa ke why they choose Takaful dalam banyak-banyak company yang ada dekat Malaysia? So itu yang buatkan I rasa strong why I nak menjadi salah satu ejen di dalam Great Eastern Takaful ni. Okay, lepas tu korang kena tahu salah satunya sebab dulu bila I share dengan klien, I akan pakai, I ada simpan lagi nanti kalau ada masa kita jumpa, I akan print lah. Gigi I cari dekat bank negara punya record tu, I print, so memang nampak asset company tu strong. So macam mana sebelum I start tu, I just share dengan diorang, I cakap okay, babe, I just nak share dengan you, ni adalah salah satu kata record daripada bank negara tau, bukan daripada I suka-suka buat. So you boleh tengok sendirilah asset company tu besar mana. So kat situ pun klien dah nampak, orang kata dia dah nampak clear picture dia lah. Okay, kita ada berapa dana? Kalau korang tahu, kita ada 3 dana. So salah satunya yang biasa kita guna adalah dana Mekah dengan Makmur, betul tak? So ni semua ada dalam iGrade Partner kita. Kita boleh tengok pada klien yang memang dia nak tengok pun progress tu, and akan ada juga detail dia laburkan benda tu dekat mana. And kita sebagai seorang ejen juga, kita kena korek gali juga info-info yang kita nak, creativity kita try orang kata try and error, try kumpulkan knowledge. So tools yang penting, poin-poin penting yang korang kena simpan dekat dalam phone, so that kalau klien tanya, korang dah pap terus bagi. Dia macam tu. Okay, ni I just share secara roughly lah. So ni lah dia punya performance. So korang boleh cari sendiri dekat dalam iGrade Partner, semua ada kat situ. Sebab dulu I pernah kenapa I nak share dengan korang, I pernah masa tu kawan I kerja oil and gas, dia sibuk nak tanya. Memanglah I tahu you Great Eastern Takaful bergabung dengan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia, tapi I nak tahu juga dekat mana. So masa tu memang benda ni lah yang buat macam okay, masa tu kita dah start confident, kita rasa mana nak cari benda ni kan. And now Alhamdulillah Great Eastern dah memudahkan, semua ada dekat dalam iGrade Partner. So korang cari je, dia dah set up daripada dulu punya performance sampai yang updated punya. So kalau korang tengok compare dengan others company, kita punya memang orang kata so far yang tertinggi lah, yang terbest.
Okay, Rafli je Aisyah ni. Okay, korang tahu ke beberapa company insurans lain yang ada kat Malaysia ke korang cuma kenal Great Eastern je? Okay, kita ada Gibraltar BSN Life Insurance. Mungkin ada orang tak pernah dengar. Ada orang pernah dengar? Siapa pernah dengar? Say I. Tak pernah. Tak pernah kan? Benar. I pun, okay dulu Tokyo Marine sangat famous. Okay. But lepas tu Hong Leong Insurance Life Insurance lah. Ni pun quite famous. Betul tak? Siapa yang buat survey dia akan tahu. Survey ni senang je. Korang boleh Google, boleh cari, and kalau rajin ada kawan-kawan ejen Hong Leong, ejen Pro ke, boleh je korang berkongsi ilmu, tak salah. So Alliance Life Insurance, Zurich Life Insurance. Okay, top 3 dia apa? Top 3 yang kat Malaysia. Prudential. Okay, dulu Prudential number 1. Okay, and then now AIA Life Insurance, and number 1 siapa? Ini bukan I cakap suka-suka I Google, I tengok performance top list yang ada kat Malaysia. Korang boleh tengok sendiri. I dapat kat mana benda ni memang dia buat survey pasal insurance company lah. So kita bangga jugalah kita di bawah Great Eastern Life Insurance, walaupun kita daripada Great Eastern Takaful, tapi salah satunya kita sangat dikenali sebenarnya. So untuk kita menjual tu easy. Alamak, aku jauh. Okay, get ready untuk presentation yang seterusnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Biasa kita dah cakap pasal company sikit, and kita akan elaborate sikit pasal orang kata why klien kena ambil. And kalau korang buat one-to-one appointment, please walaupun klien tu banyak berborak atau just nak straight away tahu pasal quotation, korang kena cakap dengan dia, babe, I nak minta masa you 10 to 15 minit sikit je I nak share. Sebab apa? Bila dia nampak kepentingan kat dia, dia tahu benda tu penting untuk dia dan dia aware kenapa dia kena ambil, dia jelas. So bila dia jelas, dia akan maintain bayar premium tu, and untuk lab sangatlah kurang. Sebab pengalaman I jadi ejen daripada tahun 2012 sampai sebelum I naik ke unit manager, I memang tak ada masalah PR. You boleh tanya kat dia, PR memang sangat, orang kata 95% ke atas. Sebab I nak klien clear yang dia ambil ni bukan sebab I. Dia ambil bukan sebab company. Dia ambil bukan sebab dia nak tolong I, tapi sebab dia nak tolong diri dia. I ni adalah orang perantaraan yang share knowledge kat dia. Yang sebenarnya benefit ni, if anything happen, more dapat dekat dia. So dia clear. Normally klien-klien lama, alhamdulillah sampai sekarang masih maintain. Tapi yang jadi berganda adalah mereka lagi top up premium, bukan menurunkan atau tutup polisi, diorang tambah orang kata polisi lain lagi for hibah lah and life insurance. Okay, senario dia macam ni. Okay, Mr. I tadi ambil contoh siapa? Mizi kan? Okay, Mizi, just bayangkan, korang kalau appointment dengan klien, tak payah macam formal sangat. Klien kalau formal sangat pun dia rasa kekok. Kita santai je, relax. Macam tu. Okay, Mizi, I just nak share. Okay, sekarang umur you 27 tahun kan? So, normally kita nak retire umur 55 tahun. So, jangka hayat manusia ikut daripada bank negara 99 tahun. And ke atas tu kalau panjang umur lah. Tapi kita ambil 99 tahun. So, let's say lah kan, Mizi, 27 tahun you dah start bekerja kan? You nak pencen umur 55 tahun. So you ada berapa tahun kat situ? You ada 21 tahun lagi perjalanan menuju ke pencen. So 21 tahun lagi tu, you rasakan Mizi macam kita lah due to road nak ke, sorry bukan 21, I silap. Okay, dalam masa kita 55, kita nak ke 27 tahun tu, kita ada 28 tahun. Betul tak? So daripada 28 tahun macam-macam kita terdedah kepada risiko kehidupan. And kata let's say lah tahun ke-34 you tengah bekerja-kerja, tengah kumpul aset, you dah beli aset, you dah
tambah kereta 2-3, you dah ada wife, you dah ada orang kata anak masa tu kan. Na'udzubillah min zalik, dalam perjalanan you masa tu kita terdedah kepada risiko kehidupan yang mana setiap orang akan melalui 4 perkara risiko kehidupan, iaitu 2 pasti dan 2 tak pasti. So I just nak share kat you, macam kita sebagai manusia kita tahu tarikh lahir kita tapi kita tak tahu tarikh bila kita akan meninggal. So yang kedua, benda yang pasti setiap tahun umur kita akan bertambah. So bertambah muda ke bertambah tua? Of course bertambah tua. So 2 risiko yang pasti ni yang kita tahu akan terjadi dan cuma kita tak tahu je bila tarikh kita akan pergi. Cuma kita takut risiko yang kita tak pasti adalah cacat kekal dan juga critical illness. Abang nak tampal ke saya tampal? Sekejap Okay. Dan juga critical illness. So Mizi, you just imagine you terkena risiko pada tahun 34. Dr. Lingi kata, okay sorry Mizi, now you dah kena cancer stage 4, you need focus on your treatment, so you dah tak boleh bekerja. So kita kan, kalau kita bekerja, majikan mana yang macam okay tak apa, you ambil GEL, I okay je untuk you fokus on you punya rawatan, I akan bayar macam biasa. Jarang kan kita nampak company yang okey je untuk bagi kita meneruskan perkhidmatan kita. Biasanya dia akan letak kita dalam tempoh 1-2 tahun untuk kita recover. But kalau tak recover, kita akan dapatlah letter daripada HR untuk penggantian kita punya jawatan. So kita takut 2 benda ni, cacat kekal dan juga critical illness. Sekiranya terjadi Mizi, you just imagine you ada 21 tahun untuk pencen. Okey, masa 34 tahun ni dah terjadi risiko nak ke pencen. Of course dana tu tak seperti yang kita rancang. Maksudnya kita dah rancang siap-siap, okey 55 tahun pencen, I dapat duit pencen banyak ni. Tapi disebabkan musibah kehidupan terjadi, kita kena orang kata bijak menyimpan daripada sekarang. Kenapa? I just share kat you scenario number 1. Kita panggil kat sini income replacement. Contoh gaji you sekarang 4,500. Okey, darat dengan 12 bulan, darat dengan 21 tahun. Kenapa I ambil 21 tahun? I tak ambil 99. At least kita ambil tempoh untuk penggantian sebelum you nak pencen. Sekiranya terjadi risiko, segala komitmen you, segala lifestyle you ditanggung oleh Great Eastern Takaful. So you dah tak payah nak risau pasal backup, pasal cukup ke, rumah kena lelong ke, duit nak makan tak cukup ke, so tak perlu risau dekat situ. So siapa perasan tadi ada Bella kot dia share pasal untuk wanita lah, hibah ni boleh selesaikan rumah. Sebenarnya betul tak boleh. Tapi sebenarnya benda ni bila kita dapat dana, jika ada tuntutan tu, kita boleh gantikan dia dengan sama nilai tuntutan faraid. So kita dana tu kan, so rumah kenangan kita dengan husband kita selamat tak? Selamat. Itu salah satunya kenapa hibah ni penting dalam kehidupan kita lah. Okay, back to scenario 1. Just imagine kalau terjadi okey, kita ambil tempoh 21 tahun. Sebenarnya jumlah yang diperlukan untuk hibah kita adalah 1.134 juta. Tapi kebanyakan orang sekarang dia akan ambil less than that sebab masa tu mungkin dia tak, orang kata tak clear, dia tak faham. Sebab kita akan bergantung kepada income. Sebab kenapa? Income tu lah yang bantu kita selesaikan segala bil-bil kita dekat maksudnya bil-bil sekolah anak, bil-bil rumah, bil kos sehari hidup semua. So kalau tak ada 4,500 macam mana kita nak survive? Macam mana dengan installment rumah kita? Mungkin pada tahun Mizi ni tadi, pada tahun yang ke-25 dia baru beli rumah. Risiko tu jadi dalam tempoh yang sekejap. So masa tu tenor rumah dia 30 tahun. So belum habis bayar lagi. So
So maknanya dia perlukan satu dana untuk settlekan segala hutang dia, and separuh lagi dana, katalah rumah dia 400,000. Dia boleh tak Mizi selesaikan? Boleh kan? Lepas tu ada extra dana tu, dia boleh tak untuk teruskan kehidupan dia sebagai biasa? Okay. Ada siapa tak clear tak nak bertanya kat sini pun boleh. So kita akan suggest dekat klien bagi nampak di senario ni. So memang kena kata Ira banyaklah 1.1 million anak kena ambil, at least minimum bajet I tak banyak, dia kata contoh. So kita cakap dengan klien, I just bagi you nampak gambaran tu, but sekarang ikut pada you punya bajet yang tak membebankan and orang kata kena dengan kemampuan you and needs you. So you boleh start dengan at least 500,000 ataupun 300,000. I tak suggest untuk you ambil 50,000 sebab bila you kata you dah ada rumah, kereta, you pun dah ada, orang kata you the only one person yang cover income untuk ahli keluarga you, at least you ambil 200 ke 300,000. If anything happen, benda ni akan backup you. So dia nampak. Kita tak nampak macam force dia kan. Kita educate dia. So mungkin katalah masa tu memang dia agak tight baru keluar duit di rumah kan. It's okay kalau nak start dengan 100,000. But nanti lepas kita dah 1 year ke selagi dia masih sihat, kita just remind dia. Itu yang I selalu buat. Lepas tu I dapat penambahan polisi. I cakap dengan klien, Pip hari tu you ambil 100,000. Kalau boleh you janganlah ambil sampai umur you dah 35, nanti mahal. So why not? You pun dah ada kenaikan income, you top up sikit je. Top up dalam 200, at least you dapat 500,000. It's okay, I just share kat you, the rest sekolah you. Kalau you rasa tak clear, nanti you just message I, kita boleh amend. So bila klien dengar, dia pun rasa okay lah Ira, I tengok dulu. Okay, kita sharing knowledge dan kita educate dia. Dan benda ni memang ikut flow, dia tak ada macam share terus close, share terus ni, tak. Dia step by step. So bila dia dah tengok tu dia kata okay lah Ira, cuba Ira you try buat 600,000 atau 1 million, I just nak tengok. Okay je you buat, tapi jangan lebih daripada maksimum 3. Biasa akan buat 2 tapi maksimum 3. I takkan buat lebih daripada 3 sebab nanti klien pening. Melainkan ada 2 nama. So 1 bini, 1 husband ataupun 2 plan. 1 medical card, 1 ni. But I suggest kat korang fokus yang 1. Kalau rasa nak close on hibah dulu. Okay. Okay, so kita explain kat klien. So at least Mizi you nampak kat sini kan jangka hayat manusia sehingga 99 tahun. Sekiranya terjadi risiko dekat you pada umur 34 tahun ni, sekurang-kurangnya diri you dilindungi sehingga 99 tahun. So that you boleh teruskan lifestyle macam biasa. So dia kata, I kena carum lagi ke? Tak perlu sebab consider benda ni tutup polisi and you dah dapat pampasan. Melainkan dia select for waiver. So kalau klien select for waiver, dia entitled untuk dapat free saving sehingga umur dia 99 tahun secara auto. Tak perlu membayar lagi. So pada yang macam tak ada idea, mungkin macam boleh start dengan simple presentation. Korang tulis je. Macam I memang I tulis, I tarik je pensel tu, I ikut pada umur dia. So dia suka, dia nampak clear. Ataupun korang boleh buat dengan macam contoh orang lidi. Orang lidi tu I share untuk last presentation nantilah sebab nak kena contoh dekat whiteboard. So dekat sini clear tak? Siapa pernah guna method ni? Siapa pernah guna method ni? I tak ingat masa tu ada satu leader juga, dia ajar benda ni macam simple. Kak Jajan ni ke Kak ajar dulu? Lupalah. Tak ingat, tapi kita menambah baik pulih lah sebab biasa kita akan share umur, tapi lepas tu I fikir daripada dia tahu dia sampai umur 99 tahun, kita masukkan balik untuk income replacement lagi. So kita share 2 benda. Risiko kehidupan dengan income replacement, penggantian pendapatan sekiranya terjadi musibah kepada dia. Kita try kreatif jugalah as a agent. Ada siapa nak tanya tak part ni? Zuan, ada nak tanya tak? Ni heavy. Sorry, on call. So far clear? Okay. Kalau nak tanya boleh
boleh mesej je boleh mesej pula, boleh je korang Clear Kak Ira? bercakap dekat speaker tu. Okay. Okay, ni agak heavy tau. Ni agak heavy. Tapi to be honest saya cakap korang kena practice dia akan jadi perfect. Sebab sebenarnya kan kalau korang nak kerja besar-besar, doktor, contoh orang-orang yang berpangkat tinggi, diorang sebenarnya tak kisah pun plan kita daripada mana, berapa premium tu diorang nak tengok knowledge kita. Dulu I nak masterkan benda ni sangatlah I ambil masa sampai I rasa tegak-tegak masa first presentation I pakai financial hierarchy, tapi lepas kita dah practice insya-Allah you akan okay. You akan biasa dengan benda ni. I nak pakai astaga. Baik, cepat ni. Korang dah terlajak dah. Okay, so biasanya kita cakap, okay, Mrs. Prospect, okay, kita cakap panggil Cik Mizi tadilah. Cik Mizi, I just nak share kat you, okay, benda ni untuk knowledge you juga. So, I as a agent takaful, I kena share benda ni dekat you. So, at least you tahu apa benda yang orang kata dalam ilmu kewangan ni, apa benda yang kita kena prioritikan dulu and apa benda yang you boleh buat pecahan. So, at least benda ni boleh membantu you juga. So, kalau kita tengok dalam financial hierarchy ni, dia macam familiar macam financial macam bentuk piramid makanan kan, betul tak? Kalau atas dia suruh kurangkan makan berminyak kan, bawah dia suruh banyak makan benda-benda yang berprotein, semua macam tu lah, karbo. Kat tengah ni buah, okey macam tu juga dengan kita punya ilmu kewangan. So kebanyakan orang Melayu dia akan suka apa? Dia akan suka dengan, tak cantik lah pen ni korang. Maaf. Okay, dia akan suka dengan investment. Yang mana sebab bukan apa, kita dah diajak oleh nenek moyang kita dulu, kalau ada duit, beli emas. Emas tu okey. Tapi kita kena kuatkan tapak kewangan kita kat sini. Tapak kewangan kita sama juga dengan kalau kita nak buat rumah. Kalau tapak rumah kita tak kuat, kat atas je cantik, lepas tu rumah kita akan roboh, betul tak? Sama juga dengan kalau kita make up, kulit kita tak lawa tapi kita tepuk-tepuk dengan foundation, datang hujan dah tak cantik kan? So macam tu juga, kita kena kuatkan tapak keuangan kita dahulu. So kebanyakan orang suka simpan dekat ASB, okey, bukan tak okey. Boleh, tapi kita kena ada perlindungan juga. So orang suka gold, property dan sebagainya lah yang ada di pasaran sekarang. Tapi kebanyakan orang lupa untuk sediakan 3 benda penting kat bawah ni, iaitu medical card, debt cancellation dan juga income replacement. Okay. So kita cakap Cik Bizi tahu tak sebenarnya benda pertama paling penting sekali adalah medical card. Kenapa I cakap macam tu? Cik Mizi rasa Cik Mizi nak bekerja dengan company Cik Mizi berapa lama. Macam Cik Mizi katalah company I unlimited, dapat bilik 300 per malam. So katalah company tu tutup atau bagi VSS untuk Cik Mizi. Apa backup plan Cik Mizi? Cik Mizi dah biasa dah masuk private government, private hospital. Terpaksa masuk government hospital. So apa backup? So sebab tu pentingnya kenapa kita kena ada at least satu perlindungan medical card yang mana I cakap tadi, if anything happen, okey, sekiranya terjadi dekat Cik Mizi, katalah macam ni, okey, 99 tahun. Okey, tapi katalah kat sini umur Cik Mizi start ambil tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. So na'udzubillah zalik, pada tahun yang kelima tu terjadi risiko kat sini. So apa jadi dengan plan medical card Cik Mizi? So kat sini plan ni 3 in 1. So dapat satu medical card, pampasan dan juga free saving. So free saving ni akan
akan cover kita sehingga umur 99 tahun. Sekejap, I tak suka pakai ni. Korang clear tak? Sebab I pakai mouse, dia agak macam lari sikit bila ni. So cakap ni, Cik Mizi, kenapa kita penting kena ada medical card? Sebab dia akan bantu kita sekiranya terjadi musibah. Contoh pada tahun kelima terjadinya risiko. So at least dekat sini kita ada backup yang mana sekejap kurang. Suka pakai tangan. Okey. Okey, I repeat balik Okey, kita cakap dengan Cik Mizi, kita tekankan dia, kepentingan dia, kenapa dia kena ambil. So, kita explain dekat dia. Mana pad tadi ya? Sekejap pula, okey. Tak boleh lah ni. Oh, okay, sorry, maaf. I thought, sebab I ingat macam iPad. So, that's why I share benda ni. Okay, so kita cakap dengan Cik Mizi. Okay, Cik Mizi, kita jangka hayat kita sebagai manusia 59 tahun kan, macam I explain tadi. Sekiranya terjadi musibah pada tahun kelima, apa persiapan Cik Mizi? So, sekurang-kurangnya plan medical card 3-in-1 daripada Great Eastern ni boleh membantu Cik Mizi. Okay, apa benefit pertama yang Cik Mizi akan dapat? Satu, Cik Mizi akan dapat nilai pampasan di mana dia akan membantu Cik Mizi untuk selesaikan hutang-hutang kecil. Dan kedua, Cik Mizi dapat satu plan medical card 3-in-1 ni sehingga usia 99 tahun. Pakai percuma sahaja sebab dah tak perlu bayar. Kenapa? Sebab dah ada waiver. And yang ketiga, Cik Mizi dapat auto saving daripada Great Eastern yang mana ada duit simpanan di situ untuk kita gunakan waktu kita retire nanti. Lepas tu kalau dia kata, tapi kalau I tak pakai rugi je lah Ira. Macam mana dengan I punya yang I dah bayar every month? It's okay sebab kita ada nilai saving dekat situ. So dia akan bantu sekiranya Cik Mizi nak retire nanti. Boleh keluarkan semua amount dan tinggalkan hanya 1,000. Okay, lepas tu kalau dia kata, tapi kan I kan selalu ada company, macam rugilah kalau I ada 2 medical card. Pernah dengar tak? Familiar tak dengan ayat ni? So kita akan cakap dengan dia, Cik Mizi jangan risau sebab kita boleh claim hospital benefit 100 per night. So walaupun medical card disponsor sepenuhnya oleh company insurance, Cik Mizi tetap boleh cover untuk 1 hari bermalam di hospital, company akan bayar RM100. And contoh macam ni, contoh dia bilik bilik 200 but dia top up nak bilik single. So yang dia bayar tu dia boleh claim kat kita And contoh bill dia untuk buat ACL macam klien I dulu pernah limit dia 25,000. So balance tu dia pakai personal boleh. So kadang-kadang kan klien kan macam dia tak kisah, I punya unlimited. But kita share kat dia sebab kadang-kadang dia confused. Dia tak clear dengan apa plan dia. So kadang-kadang dia orang sharing. Dia sharing dengan family members dia yang lain. Contoh dia ada wife, ada anak 2 orang dengan dia. So limit tu katalah 100,000 kena share untuk 4 orang. So macam kat sini dia cakap, Cik Mizi, I just nak share hari tu kan. Kita bila cakap tu kita kena open my klien. Bila kita cakap kita kena letak sikit contoh sebab bukan kita simpi-simpi nak suruh dia sign up cepat-cepat. Kita nak biar dia nampak memang kes ni real. Dah banyak kali terjadi. And kita tak nak dia buat mistake yang sama. So kita akan cakap dia, okay, Cik Mizi hari tu kan I punya klien masuk, kalau dia kenal mungkin kawan-kawan you yang pernah close kan, yang pernah korang pernah handle GL, korang cakap lah, babe hari tu kan
Ingat tak, kenal tak Amar tu? Dia hari tu masuk buat operation SCL. So company punya limit kan tak cukup. So balance tu dia pakai top up personal. Nasib lah baik dia ambil. So kita explain dengan dia, kata bagi dia faham. So yang kedua, Cik Mizi, kenapa kita kena ada debt cancellation and income replacement, di mana sebab of course kita bekerja untuk bayar hutang. Hutang apa? Hutang rumah, kereta, personal loan dan juga jika ada buat credit card dan juga business loan. Sebab apa? Medical card dia akan selesaikan bil di hospital sahaja. Adakah limit kita yang unlimited tu kita boleh transfer untuk bayarkan hutang-hutang kita? Tak boleh. So korang apa yang I share ni korang try practice, nanti try share dengan klien, ambil masa yang kalau boleh jangan panjang sangat lah. Korang try and error. Okay, so kita cakap Cik Mizi, kenapa kita kena ada satu lagi backup plan di mana I just share dengan you. Okay, katalah ni you. Cantik tak orang lidik I? Okay, katalah ni you. So atas you, of course you ada komitmen. You ada komitmen rumah, you ada komitmen kereta, you ada komitmen wife, anak. Kalau ada anak, you lukis je lah comel. You untuk yang one-to-one appointment. So if anything happen, you just imagine sekarang ni you adalah penyumbang pendapatan keluarga, betul? Cuba you bayangkan kalau terjadi risiko kat you. What happen dengan you punya orang kata rumah, kereta untuk teruskan kehidupan, sekolah anak-anak, makan semua. And yang you of course ada kedua ibu bapa yang you every month bagi duit kan. So kalau terjadi apa-apa kat you, macam mana dengan nasib diorang? So at least nampak clear picture kat sini. So kurang-kurangnya kalau terjadi satu musibah satu kaki you dah orang kata dah terbeban dengan sakit, at least takaful datang bagi you something yang dia akan orang kata you ambil 500,000. So 500,000 ni akan cover segala you punya hutang-hutang you. Ataupun katalah bayaran rumah you, kereta you nak buat full settlement. So selebihnya untuk teruskan kehidupan. So kita masih ada harapan untuk hidup. Sebab berbanding dengan orang tiada pilihan, cuma bergantung kepada nasib semata-mata, dia punya orang kata apa, self motivation dia down tau. Compare dengan kita yang ada berpeluang masih ada harapan. Dia beza. Sebab banyak juga share-share daripada ejen-ejen sebelum ni yang klien dia maksudnya macam bila sakit tak ada any backup and rasa macam menyusahkan keluarga, menyusahkan family, asyik habiskan duit keluarga, asyik keluarga nak kena hantar pergi sana pergi sini, dia cepat putus asa. Compare dengan kita, kalau kita ada option, kita akan rasa agak bersemangat, betul tak? So yang kedua, kalau Cik Mizi ada anak and you nak plan untuk for education you boleh plan untuk kids you at least by dia umur 20 tahun, dia dah ada satu saving untuk dia nak teruskan pelajaran dia. So tanpa kita suruh dia create commitment. And kita juga kena create satu retirement plan di mana benda tu akan kita gunakan waktu kita nak pension lagi. Bila kata Ira macam banyak sangat lah benda ni. Okay, kita clearkan dengan dia. Okay, ni plan 3-in-1, dia saving kan. So yang ni plan debt cancellation, dia ada saving juga kan. Kat sini ada income replacement, dia ada saving juga kan. So sekiranya terjadi risiko kehidupan, kat sini katalah ada 20k. Kat sini ada berapa? Ada 300. Okay. Kata sebab dia ambil plan new. Kat sini ada 150,000. So bila kita combinekan semua, berapa protection yang dia ada? 470,000. Okay, 470,000 adalah nilai diri Encik Mizi sekarang. Cik Mizi rasa cukup tak dengan nilai 470,000 ni? So dia akan tengok pada komitmen dia, dia akan buka mata, dia akan rasa Ira, rasa dah genap
500,000, so 500. So sekiranya tak terjadi musibah ke atas Encik Mizi sehingga orang kata dah habis all the commitment, dah bayar rumah, dah orang kata dah tak ada segala hutang-hutang ni lah. So Encik Mizi ada nilai simpanan di setiap dana ni. So Encik Mizi ada 3 dana tabung yang mana benda ni akan membantu for your retirement. Kalau untuk anak, Cik Mizi one day akan ambil medical untuk anak kan. So dalam tu pun ada saving. So akan top up dia punya education dan juga hibah plan dia juga akan ada saving juga kan. Kata kita ambil hibah untuk anak kita dalam 80,000. So kat sini ada juga nilai saving. So membantu tak Encik Mizi? Okay. So I nak tanya dengan korang kat sini, korang clear tak? Korang clear tak kat sini? Anyone? Anyone? Clear. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum I go to deep lagi? Untuk yang rookie. Ira yang retirement tu kan maksudnya plan apa tu? Bukan plan yang ada savings Yang savings banyak Oh, retirement. Okay, dia Ha-ha. macam I kan. I siapa apa sekali. Okay, katalah dia dah ada medical card kan. Okay, satu. Kedua, untuk debt cancellation ni, kita boleh fokus dekat plan. Okay, kalau ikutkan premium yang bayar murah sikit adalah plan Evo kan. Kalau dulu damai, perasan tak Kak Soraya? Kalau dulu damai yang 100 bulan. Betul. Kalau sekarang Evo. So yang ni kita boleh bagi dia plan Evo. Ikut pada klien lah. Kalau klien tu berumur dia tak nak bayar lama, kita boleh combine 2 plan ni, kita bagi dia plan Neo. Cuma dulu yang bestnya I dah bagi dia plan damai. Lepas tu I akan bagi dekat sini, I bagi dia plan I grade Mega. Ingat tak? Sebab Mega dulu dia kita suruh klien bayar minimum 10 tahun. So dia dah tak payah pening 10 atau 20 tahun lah. So dekat situ dia dah ada orang kata auto saving dia kan. Saving tu macam sekarang ni Neo lah. Cuma kalau klien pilih untuk bayar 10 tahun dia agak mahal sikit bergantung pada usia, pada umur klien. Tapi kalau klien tu muda, still murah lagi tau sebenarnya. Cuma yang dah berumur je, maksudnya dah masuk 40 tu memang agak mahal sikit lah. Neo kan sebab dia ada Neo. tu kan. Ya, betul. Cuma yang bestnya Neo ni, dia fleksi. Dia boleh sampai 100 tahun kan. Ya. Cuma yang dulu punya Mega dia tak boleh. Dia 30 tahun saja. And I memang biasanya untuk saving dan juga investment client, I akan last option lah. Tapi I akan suruh dia invest dulu dekat simpan dulu ASB, dia dah beli gold, dia ada property. Maksudnya kat investment dia ni dia dah penuh. So bila dia dah penuh, dia dah ambil plan 1, 2, 3 ni, baru I akan share plan investment yang ada kat Great Eastern. Contohnya I Great Idaman dan juga dulu I Great Abadi. And now dia tukar yang ganti I Great Abadi. Duo kan? Duo tu actually lebih kurang macam I Great Abadi. Cumanya kita boleh ambil minimum saja dekat klien RM200 sebulan. Dulu RM500. Kan dia rendah sikit yang ni. Dia rendah sikit. Memang kalau kita tengok pada tahun pertama dan kedua dia tak maksudnya dia still untung sangat. Tapi dia untung dalam 2, 3 macam RM1,500. Tapi 10 tahun ke atas dia memang sangat untung sebab projection kita akan berubah ikut performance dana daripada Great Eastern. Memang normally berubah. Kenapa? I just share lah sikit kenapa I just ambil tu sebab I tengok yang klien I yang before tu bila I tengok saving dia macam seronok, so dia motivate kita tau. So kita pun rasa macam daripada kita spend beli benda-benda merepek kan, why not kita simpan je. Tapi make sure dia macam paksa kan, paksa juga. Dia macam paksa. Macam ada satu klien I tu, dia dah simpan kat SB, dia dah memang beli banyak emas, dia dah beli property pun property cash. So dia kata okay je untuk dia nak tambah simpan duit dia dekat sana, sama-sama dia ada perlindungan. So baru dah dia ambil Great Idaman ataupun duo. Tapi I suggest duo lah kalau klien tu memang nak sebab yang Idaman tak berapa
Tak apa Idaman yang tu dah tak ada dah kan? Dah ada. tutup kan? Ada Masih akhir idaman, masih. Tapi kita jangan terus bagi dia, kita tanya needs dia. Macam kenapa I bagi akhir idaman sebab klien I dia suka style macam ASB. ASB dia dah memang dia simpan banyak. Dia dah maksimum lah tu. Dah almost Dia nak cari maximum. lain tu. Ya, tamu haji pun disimpan juga. Lepas tu cumanya dia suka style macam tu yang ada boleh keluarkan bonus. So kalau tengok dua tu tak ada bonus. Kalau tengok yang ada cuma agak idaman, cuma tak berapa best sangat kalau ikutkan pada I lah. Tapi sebab klien nak, kita bagi. And kita explain dengan dia clearly. At least dia clear bila dia ambil plan tu. Okay. Okay, thank you Ira. So ada sesiapa lagi tak nak bertanya? Sebab to be honest cakap dulu I memang banyak close one family tu setiap terutama ketua keluarga lah yang bayar tu I akan suruh ambil dia 2-3 polisi. Normally I pernah close kat sini, I bukannya I nak show off ke apa, no, I just share knowledge. Bila kita share dengan detail dengan klien kita, tapi I tak on the spot terus tau. First I close medical card. Lepas tu next pas I nak return polisi tu atau I just nak bagi dia gift ke, planner ke, just nak rapport dengan dia, I akan suruh top up 2 benda ni. So kat situ family 5 orang, so dia top up each 5 orang life protection dan juga diri dia. Kat situ dah ada berapa? Medical card 5, hibah 5. So dah ada 10, betul tak? So hari tu dia jual rumah sebelum ni lah, sebelum PKP ni kan, jual rumah semua. Dia ada extra, dia nak top up untuk investment dia. It's okay. Janji dia dah settle semua ni. Okay. And lepas tu nak jadikan cerita, saja tengok saving dia hari tu ada 150,000 korang. I tak tipu. So I rasa macam kita SAJ kita seronok tau bila tengok macam ni. Kita rasa macam motivate sangat. So hari tu I tolong dia buat pengeluaran 90,000 lebih. But still ada lebih lagi. And kita kan kalau kita macam dapat bantu klien buat apa yang dia nak, kita rasa happy tak? Kita rasa happy kan? Sebab macam I bila kita close medical card, kita akan cakap dengan dia, okay, I think ni plan A untuk plan 1,5, untuk plan 200. Yang 200 ni untuk bilik unlimited. Plan unlimited lah dan dapat bilik seorang. So dia nampak, at least dia nampak, oh Ira bagi plan 1,5, lepas tu ada juga plan 200. Lepas tu dia pula sendiri cakap sebagai ketua keluarga dia nak selesa. Ira, I selesa bilik 300. Ada tak? So baru kita jangan terus bagi dia paling mahal. Kita finding dia. Kalau dia memang dia mampu, why not? Tapi bagi satu murah, bagi satu mahal. I punya style macam tu. So clear I go next Tak ada yang bertanya? So, sekejap. Okay. I nak korang buat kerja sikit, boleh tak? I nak korang mengira. Sekejap. Maaf sebab I biasa buat pakai iPad. This one I guna laptop, agak lari sikit. Okay. Korang, kita study sama-sama. Ruki, kalau boleh banyak bersuara. Korang buka je. Okay, korang nak gaji umur berapa? Dekat sini, kita ambil contoh umur berapa? Come on, Ruki. Contoh gaji umur berapa kita letak kat sini? 3,000. Okey, 3,000 tak tulis kat sini. Tak boleh kat atas tu lah. Okey, tak apa, kat tulis kat sini 3,000. Sebab ada screen tutup.
Okey, kata klien gaji 3,000. Okey, tolong bantu akak. Kita cakap dengan klien, okey. Encik Mizi, Aja nak share dengan you. Okey, boleh tak you share total income you berapa? Kalau you tak, you average je. So normally dia akan bagi average, dia tak akan bagi detail. So it's okay. So it's okay Nur. Okay. So kita cakap Mr. Mizi, so ini adalah kompas kewangan di mana kalau encik follow benda ni, insya-Allah you akan retire yang berduit dan tak terbeban dengan hutang. Sebab kita rancang kita punya perbelanjaan dan kita urus duit gaji kita dengan baik. Okey, so cakap dengan klien, kita buat kepada 3 pecahan di mana kat sini adalah untung. Untung iaitu adalah kita kena konsisten menyimpan juga setiap bulan kita ambil daripada gaji kita 30%. Di mana setiap daripada satu ni kita pecahkan kepada 10%. Betul? Ni kat bawah lah. Okey, ni 3,000. 10% setiap satu. Okey. Dekat bank 10% berapa kita kena simpan? 300. 300. Okey, unit trust, ASB 300. okey 300. Okey, kad takaful 300. Okey, kalau nampak kat sini kan, dia ada rasa tak yang kita propose dia 150 mahal? 3,000 pula buat maaf. Dia ada rasa tak yang kita propose dia mahal? Tak, sebab dia rasa sebenarnya I punya budget dalam 200 tapi sebenarnya I ada extra 100. Sebab tu kadang-kadang boleh je close sampai 350 sebab dia akan allocate 1,5 untuk ambil hibah. Sebab tu kalau korang tak share rugi. Tu mana cakap. Sebab ini ada potensi kita untuk close lebih. Memang masa kita close tu mungkin budget dia tak banyak. It's okay. Korang educate dia. So nanti dia akan come back dekat korang balik. Dia orang akan cakap, ingatlah hari tu hibah you cakap Ira. Hibah tu kan apa je benefit dia. I ada extra satu sebab yes memang kebanyakan klien memang dia top up sebab dia come back tu. Sebab dulu memang I enjoy my PS. Tu mana cakap. Sebab I akan suka dia beranak-beranak. Selagi klien I tak ambil hibah, selagi tu I rasa macam runsing. Sebab medical card, yes dia dah ambil. But hibah runsing. Sebab I rasa kalau berlaku risiko happen dekat dia tak ada extra pampasan, I rasa macam tak best. I rasa macam I tak buat sehabis baik. So kalau tengok kat sini, dia ada RM900 dia kena simpan lah consistent every month. Betul? Okay, terpaksa dia 60% berapa kat sini? 1,800. Okay, 1,800. So, Encik Mizi nampak tak? 1,800 ni memang duit yang you terpaksa bayar setiap bulan. Kereta, rumah, all the bills sara hidup. Tapi sekarang ni 1,800 ni, I rasa untuk kos sekarang ni dah tinggi. Betul tak? Setuju tak? Sebab tu banyak orang dah buat part time kan? Ada orang macam dia buat malam atau dia pergi buat GrabFood ke, buat online ke. Siapa yang tak mute tu? Okay, I mute kan. Okay, so kat sini adalah nilai yang terpaksa Encik Mizi keluarkan untuk selesaikan segala all the bill. Tapi sekiranya tiba-tiba je bayaran kereta habis, boleh je kan dia nak top up dekat sini? Boleh, tak ada masalah. Okay, 5% sampah berapa? Cepat korang. 150. 150 kan? Okey, 150. Kat sini pun sama, 150. Ini duit bocor. So perasan tak, makin besar dia punya income, makin besar dia punya perbelanjaan. Tapi kalau disusun tu sebenarnya dia akan nampak benda tu dia okey je untuk dia ambil orang kata pecahan dekat takaful tu banyak. So biasa kalau orang bergaji 10,000 untuk takaful berapa? 10%. Kita ambil lah. Sebab sekarang I rasa rata-rata orang gaji tinggi kan. 10,000. Berapa? Ruki? 1,000. 1,000. Nampak? So 1,000, apa plan yang korang nak suggest bagi kat dia? Neo. Dengan juga medical card. Boleh? Boleh open?
Maksudnya satu medical card basic, satu medical card fully coverage, and lagi satu 300,000, satu half million. Sebab dia tahu income dia besar and dia punya tanggungan besar and dia punya rumah pun of course sekurang-kurangnya dia mesti ambil 600,000 ke atas. So dia adalah salah satu klien yang terdedah kepada risiko tak? Dia terdedah kepada risiko, betul tak? So kita bantu dia untuk dia simpan sikit dekat Great Eastern. So kalau ikutkan plan yang korang propose, katalah dia ambil 300,000 ataupun half million dengan juga medical card. Ada tak sampai 1,000? Tak kan? Paling kuat pun mungkin 560. Betul? So dia nampak kat situ. So I nak minta you at least you bagi I 560, I tolong you simpan. Tapi biasanya lah klien bila kita dah nampak macam ni, dia nampak clear kan, dia akan lalas dia top up lebih daripada 1,000. Sebab dia nak benda tu tally dengan dia punya komitmen. Sebab kalau komitmen rumah dia 600,000, takkan dia nak ambil protection 100, betul tak? Dia akan ambil sekurang-kurangnya half million. Melainkan dia memang tak beli rumah, dia tak ni, so terpulang. Okay, so clear tak kat sini? So pada yang macam appointment rushing kan, korang ada masa untuk lunch sahaja, korang boleh share konsep ni dengan konsep yang straight tadi yang I bagi tu. Yang lukis panjang terus masuk dekat kompas kewangan. Sebab financial hierarchy tu mungkin for the next korang punya appointment, nak return something, nak bagi dia gift ke, korang boleh share. Sebab hierarchy tu ambil masa. And korang jangan share dalam keadaan rushing. So yang ni memang tak ambil masa lama tapi clear. Sebab dulu I pernah pergi dekat United, I pernah share, dia minta share pasal ilmu kewangan. Lecturer dia memang suka sangat dengan konsep ni. Dia rasa impressed and dia kata dia nak implement sendiri dekat diri dia. So sebenarnya benda ni okey. Cuma kadang-kadang kita tak sempat nak share kan, so kita boleh start daripada sekarang. Share knowledge dengan kita punya klien. Okay. Clear tak korang? Jangan ada yang tidur tau petang-petang ni. I tahu sementara nak tunggu berbuka kan, mungkin ada ngantuk ke, scroll menu ke. Ambil masa sikit je at least macam ni. Hari ni kan ada beberapa konsep. Satu yang line, satu orang lidi, satu yang financial hierarchy dan kompas kewangan. Korang try cari korang punya keserasian. Mana yang lebih korang selesa untuk gunakan. Sebab tak ada I kata bila share klien pakai semua. Memang tak cukup masa. Melainkan dia memang allocate masa untuk you berjam ataupun dia suruh you datang rumah, ada masa untuk you close besar lah dengan dia. Kalau tak, you ambil poin-poin sikit je mana yang senang untuk you bagi klien tu clear. Kenapa dia kena ambil. Okay, so Evo Plan Basic Form. So ni nak say thank you to you, AUMTR. Okay. Benda ni biasanya kita gunakan bila kita one-to-one dengan klien. Kalau kita through WhatsApp tu kita just tulis lah macam kan kita ada point-point dia kan dekat dalam WhatsApp punya yang kita dah buat ayat kan, kita just isi je dia punya pampasan dia dapat apa, semua dapat apa, semua dapat apa, betul tak? Tapi kalau kita jumpa klien, kita bagi ni dan kita isi siap-siap untuk dia dan kita suruh dia bawa balik. So dia rasa seronok benda ni. Sebab ada setengah klien dia cakap ni, Kak saya biasa kan kalau appointment kan, diorang cucuk-cucuk kat paper, saya pun dah tak ingat balik tu. Saya nak bawa balik lah benda ni. So memang kita bagi dia, ambil je. Sebab dia untuk dia punya list. So biasa kalau kita share dengan kita punya prospek, dah korang, katalah korang dah siap proposal siap-siap. Korang kena prepare, kalau boleh ambil tarikh lahir dia siap-siap. So depan dia dah siap-siap ada beberapa proposal yang korang nak propose dia. So at least korang tak panik nak buat masa tu line tak ada ke, endpoint stuck ke. So bila jumpa dia terus explain. Macam tadi tu ambil beberapa method yang dia, yang you selesa, explain kat dia. So terus masuk dekat bab ni, apa kata, form ni. So contohlah cakap, okay, Miss Ina, okay, umur you 25 tahun. Okay, akak tu kat sini okay, you tak merokok. Pekerjaan number 1. Okay, dengan plan you ni sehari plan you adalah sebulan RM250. Ini adalah plan Evo. Okay, yang mana
plan ni akak bagi untuk you plan yang tak ada deductible. Kita cakap dengan dia ikut pada you punya ni. Tapi macam saya cakap lah, terpulang kalau you memang nak fokus dia dengan plan satu plan ataupun nak bagi dia 2 option. Tapi jangan lebih kepada 3. Sebab normally kalau 3 memang susah nak close. Memang susah nak close and client lelas kan dia cakap ni. Okey lah, nanti I tengok dulu. I fikir dulu. So fikir dia tu agak ambil masa sehari 2 ke berbulan. So boleh juga korang bagi dia another option tapi korang follow up dengan dia selepas hari yang keempat. Jangan lebih daripada seminggu. Sebab klien kadang bila dah lebih 5 hari, dia maksimum hari yang keempat lah. Kalau for the next day tu follow up lagi bagus. Hari ketiga, maksudnya yang kedua, hari ketiga follow up lagi bagus. Hari keempat dapat payment. Sebab normally kalau dah lebih daripada 7 hari, klien dia dah, dia dah tak ingat, dia rasa excited dengan plan ni, dia rasa biasa-biasa je. So nak closing tu memang kena follow up dengan dia lah. So agak susah kalau you dah biarkan dia lama. Okay, kita share juga. So kalau you tengok kat sini, plan you 1 hari RM8.33 tau. Akak buat sini. So apa plan yang you akan dapat? You akan dapat banyak benefit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tak ada, ni kalau you ambil untuk baby. 8, 9, 10, 11. So tanya dia, banyak tak benefit yang you dapat? So kita tulis kat sini. So plan you RM20,000 plus dengan cash value. Sekiranya terjadi musibah kematian atau kehilangan. So waris akan dapat RM2,000 harap kematian plus dengan RM20,000 plus dengan saving. So dia akan dapat banyak juga. Okey, senario yang kedua, sekiranya terjadi cacat kekal, you akan dapat RM20,000 plus polisi auto waiver yang macam tadi kita share kan. So dah tak perlu membayar lagi. So kat sini untuk 45 jenis critical illness, okey, kalau ada you add, kalau tak ada you straight point pergi dekat 3 dengan 4. Okey, kalau kata ada, you share. Okey, kalau terkena 45 jenis sakit critical illness, you pun dapat RM20,000 kat sini. Kat sini pun sama. Mana yang datang dulu, stage 1, 2, 3 and 4. Tapi dekat stage 1 and 2, you boleh ambil, kalau tak nak ambil semua, you boleh ambil half. So dia clear lah kat sini. Tapi kalau tak ada ambil stage 1 and 2, you terus share kat 3 dengan 4. So plan you adalah plan bilik 200. Okay, annual limit you setahun kat sini adalah RM100,000. But plan you unlimited. So tulis kat sini unlimited. Maafkanlah pakai pen ni, Allah tak tahulah bila pakai mouse ni kan. Okay, so kalau plan dia ada deductible, tu deductible. Kalau tak ada, you just tick. Okay, plan you adalah fully coverage. Okay, sebab tu kalau you tengok plan ni RM250 sebulan. But ada juga plan yang akak buat plan B. So kalau tengok kan, nanti kan biasa kalau you buat paling banyak pun dia jadi 2 untuk orang yang 25 tahun ni mesti murah. Paling banyak pun dia akan jadi 2 macam tu lah. Dia tak banyak beza. So at least klien dia boleh compare tau. Dia boleh tengok sendiri. Tambah sikit je dapat fully coverage. So dia akan pilih yang mana. Normally dia akan pilih fully coverage ataupun yang biasa. Depends pada dia lah. So kita share juga kat dia. Dapat hospital benefit 100. So sekiranya masuk hospital dapat extra lagi RM50. So dapat RM150. And kita juga ada ICU. So ICU dia akan dapat 2 kali ganda daripada benefit yang hospital benefit kita lah. And plus macam ni tadi I kata, you auto waiver sekiranya terjadi risiko dekat you. And CABX ni tak ada. Kalau ada you tulis. Sebab CABX ni dia kena add on. Okay. Ikutlah nak add on minimum berapa. Tapi kalau klien ada budget, okay. Kalau tak ada, kita tak payah explain kat sini sebab CABX ni adalah MC bayar. I akan suggest untuk MC bayar ni kalau klien tu aktif. Contoh klien tu adalah seorang pemain sukan, aktiviti lasak dan juga dia bawa motor, kerap berada di atas jalan raya. So I akan memang suggest untuk dia ambil.
Kalau korang nak kreatif macam I kan, contoh kita dah open bilik 200, I suggest ambil yang biasa. So I akan cakap dengan dia, so kalau you nak plan CXBX, you can top up RM50 sebab plan ni dia mahal sikit sebab dia kalau berlaku accident atau disebabkan apa orang kata cacat kekal, kemalangan, you pun akan dapat extra pampasan kat sini selain MC bayar. So kalau you nak you top up another 40 or 50, so kat sini ada penambahan amount tak? So dia akan nampak. So dia tak ada nampak kita simply kenapa nak bagi mahal? So dia tahu kenapa plan tu mahal sebab kita top up dekat benefit ni. Okay, dalam masa sama cakap kat dia you ada dapat untuk operation treatment. So kita tick lah kat sini and ada unlimited consultation through online. Lepas tu kita juga ada nilai saving. Korang ni I tak tulis sebab agak susah nak type pakai mouse ni. Okay, so kat sini dah ada type benefit tu siap-siap. So dia nampak, okay, kalau dia nampak plan ni kenapa dia special? Sebabnya you kena faham dia ada auto kenaikan setiap 5 tahun. So maknanya plan you ni dia bilik tu akan meningkat setiap 5 tahun dalam gandaan bilik tu RM50. Tengoklah kalau plan tu 1.5 dia akan pergi maksimum bilik 300, betul? So kita akan explain dengan dia tapi paling penting explain dengan dia part ni. Registration fee, medical report and tax adalah tanggungan pihak klien bukan kita. Korang kena explain nanti tak silap hari bulan korang yang kena tanggung. Tapi okey je, klien memang faham. Jelaskan kat dia sebab macam kita masuk hospital government kita bayar RM1 kan. Tapi dekat hospital swasta kita bayar registration fee minimum RM60 sehingga RM100 ikut pada hospital. So medical report ni jika dia perlukan untuk claim lah yang tak termasuk juga dengan tax. So extra benefit ni ada dalam ada dalam plan ni. Okay, kita explain dengan dia macam tu. So normally bila you draw macam ni dia memang sangat clear and client tu dia faham. Maksudnya dia lebih terbuka. So dia tahu macam banyak gila benefit yang I dapat kot. Compare compare macam sebab kenapa I share ni ada satu budak ni dia jumpa ejen AIA. Dia tak ada dapat benda ni. And dia kata, Kak, I tak tahu pun apa yang tulis. Sampai rumah I tak ingat. Bila husband I tanya kan, I pun tak ingat. I nak share kat dia, at least kita orang boleh ambil sama-sama. So, memang I close wife dia dulu. Then lepas after another month tu, 2 bulan lepas tu dia ambil untuk husband dia. Sebab bila benda ni ada, jadi rujukan ni and dia clear. And yang kelakar tu, ejen AIA tu dia screenshot tau, dia hantar kat I. Dia kata, Kak, ejen AIA ni kata ejen Great Eastern ni kadang-kadang suka cekadak, suka je menipu, tukar tambah. Lepas tu I cakap kat dia, akak buat quotation depan you kan, apa yang akak share tu itu adalah quotation projection daripada impose. So benda-benda ni akak tak boleh edit, memang yang keluar daripada plan ni daripada Great Eastern. Itulah you dapat, you bayar banyak tu, itulah yang you dapat. Sebab kita punya plan, klien tu bayar murah tau, tapi dia dapat RM300,000 sebab dia muda. Yang dia bayar kat sana, I just share kat sini dia bayar kat sana, tak silap I dia bayar RM100, tapi dia dapat dalam RM50 ke RM60,000. So that's why bila dia tengok kita memang membantu dia tambah sikit macam RM120, dia dapat RM300,000. Tu dia kata, Kak beza gila, maksudnya beza gila sebab dia muda. Kalau dia berumur, I faham sebab budak ni muda. So macam husband dia pun dia bayar lebih sikit 1.5 tapi dia tak reach pun RM100,000. So I cakap dengan dia macam bagi akak share apa yang ikut pada you. So ni plan budget you, plan yang you nak, banyak ni protection dia, banyak ni juga saving in future you akan dapat. So clear. Okay. Ada dia tidur ke? I tak sempat baca WhatsApp. Tak sempat baca apa? Set. Korang punya message. Ada yang okay.
Okay, boleh tak share dekat sini majority pada rookie siapa yang dah banyak pergi one to one appointment. Korang buat I je kat dalam tu. Siapa yang dah pernah pergi one to one appointment? One to one appointment I nak tengok. WhatsApp I faham sebab kita due to pandemic ni kan. Tengok, come on. Siapa? Say I. Siapa yang dah pernah pergi one to one appointment? Ruki. Come on Ruki. Type dekat ruang chat ataupun ni. On. Nurul pernah, Ain pernah sekali. Ain dah pernah. Okay, thank you Ain. Tapi sekali je. Nervous tak Ain masa first time jumpa tu? Share. Sebab I faham perasaan sebagai seorang Ruki untuk one to one appointment. Orang ni you kenal ke atau family member atau prospect? Maksudnya dapat contact. Stranger, Alhamdulillah I berjaya juga untuk tegur stranger. Faham perasaan nervous macam mana. Okay, anyone yang lain pernah tak? Pernah tak? Okay, I detik kalau korang nervous jumpa stranger, tarik nafas 3 kali, take a breath, and masih nak bersiap pergi appointment ataupun dalam kereta, bercakap depan cermin atau bercakap depan steering, bayangkan dia adalah klien you yang tengah tunggu. So perasaan nervous akan kurang. The way you nak jalan, you selawat banyak kali, Al-Fatihah, Qul Huwallah, selawat banyak kali. You cakap, Ya Allah, pemudahkan perkongsian aku pada hari ini, lancarkan lidah aku untuk berkongsi ilmu kewangan plan takaful ni dengan klien aku. Semoga dia terbuka hati dan lebih menerima. Niat kerana aku buat ni kerana kau ya Allah, dan pemudahkan niat aku nak cari rezeki keluarga. Normally I buat tweet je. I tak ada campur serapah ke apa, tapi alhamdulillah closing ratio I dulu memang tinggi. Okay, sebab dia nak hilangkan nervous. So walaupun korang nervous dengan klien, tak apa, muka tu tak senyum walaupun kaki dengan tangan kemuk-kemik kan. Tak apa, Tuhan je yang tahu. Faiz pernah tapi belum cuba yang method present hari ni. Okay, boleh try sebab kadang-kadang kan Faiz kan macam kita jadi agent, kita kena pelbagaikan method presentation kita, and kadang kita dah jadi lost. Contoh kita try approach orang yang sama, but kita nak try pergi the higher level, kita takut. So kita try method another one, try dengan dia. So insyaAllah ada rezeki kita nanti. Andi selalu kan. Okay, kat sini kan nak tanya, siapa selesa buat one to one dengan WhatsApp? Korang lebih suka one to one ke WhatsApp? Kalau rasa suka dengan one to one, type 1. Kalau WhatsApp, type 2. Nak tengok. So macam kita as a leader, kita akan try bantu daripada segi mana yang korang ni. Okay, WhatsApp 2 kan? Okay. Korang lebih banyak dekat 2 lah. Okay, Ain 2. Lain-lain lagi? Ain 1, Ain 2, 2, Nuzwan pun 2. Ain pun 2, okay. Okay, disebabkan disebabkan keadaan kita yang PKP ni memang kita tak ada pilihan lah. So memang kita banyak through WhatsApp. Tapi kalau klien tu willing untuk jumpa, kita sahut cabaran tu untuk kita pergi. Sebab ratio bila jumpa memang closing dia lebih tinggi. Otherwise, korang boleh guna teknik Zoom. Maksudnya Zoom dengan klien ataupun macam saya cakap lah, korang draft siap-siap untuk dia, explain through WhatsApp, but macam I kalau dah hantar quotation, dah hantar graph, try call atau hantar voice message. So kadang-kadang kan bila kita explain kan macam pasti dia tak clear. Okay, contoh kita dah hantar proposal kan, dah hantar proposal kat dia, kita cakap macam ni. Okay, Assalamualaikum, Assalamualaikum, and so okay, and faham tak proposal yang I hantar kat you tadi? Okay, I nak share sikit. Okay, kalau ikut pada plan tu ada plan A dengan B kan? Okay, bezanya plan A ni, you share lah tak dia ada ni. Okay, bezanya plan B ni dia sebab dia unlimited, dia tak ada lidat tebal. And you don't worry, plan A dengan B ni dia sama, dia ada auto kenaikan. Maksudnya dari segi bilik dan juga dari segi annual limit. So tak perlu risau kat situ. Explain je lah. So nanti kan dia dengar berkali-kali kan. So kalau rasa kurang pasti dia akan tanya kat you. Atau kalau sempat call untuk closing pun okay. At least bila call ni kadang-kadang bukan apa. Call ataupun voice message ni you ada bonding yang dia tahu. Dia rasa macam dia dekat dengan you. Dia rasa macam dia seronok je kalau macam you jadi agent dia. Tak tahulah itu I punya
Itu yang I rasa. Sebab sometimes macam mana agent Kowe tu try approach I, I pun try and error implement benda tu sebab dia tak give up approach I and dia keep macam friendly walaupun I kata nanti dululah dek. Kadang-kadang dia kata kak, sorry kak, hi, how are you, nak share. Dan so lalas pun I terambil dengan dia. So tu teknik selling yang kita akan belajar untuk next. Okay, hari ni kita fokus on presentation. Zuan, tapi nak try yang one to one tapi tak kuat nak berdepan. Zuan, I faham perasaan you. Faham. Masa I mula-mula jadi, ya Allah, memang nervous. I memang minta my husband teman tu tapi dia dari jauh lah. Maksudnya I tahu dia ada dengan I, minta kekuatan je. Tapi trust lah masa you mandi tu kan, you niat ya Allah lancarkan lidah percakapan aku untuk ni, you memang niat you cakap dengan diri you kena positif hari tu. Untuk hilangkan nervous, katalah lagu apa you suka dengar, sambil you bersiap tu you try practice lah. Try practice macam ni you nak bercakap depan klien. Itu yang I buat masa rookie. I tak tipu, I buat benda tu. Kalau I boleh masa tu ada CCTV rakam kan, I rasa I nak tengok balik benda tu. Moment tu memang best and kelakar. And dalam kereta I memang tak bercakap dengan my husband. Nervous punya pasal, but I macam bayangkan di depan tu. I duk ulang cakap. Tapi sebenarnya bila jumpa tu, hilang je perasaan tu Zuan, betul. Macam apa yang kita play nak cakap tu kan. Tapi sebenarnya sebab kita dah praktis, dia jadi natural. Dia jadi sebenarnya taklah sebulat-bulat ayat yang kita ambil daripada yang kita praktis tu, tak. Dalam kita jadi macam biasa. Kita akan borak santai, repo macam biasa macam tu. Dulu masa one to one, masa husband I kerja dekat Malaysia Airlines, I suka lepak dekat kafe kat atas tu kan, banyak kru, cadet pilot kan dengan orang-orang yang kerja airport kan. Memang best, seharian kat situ pun tak apa, seronok. Sebab nanti kan orang kadang-kadang tegur, I selalu tengok you hari kat sini, buat apa. Kadang-kadang ada I dah jumpa dia, kawan dia nampak, buat apa kat sini, memang best. Memang banyaklah close kat situ. Okay, I terus ya. Okay, closing teknik through WhatsApp. Okay, first kita kena buka apa korang? Kita kena buka kedai. Kedai kita kat mana? Mulut. Kalau kita approach stranger. So, tapi kalau kita through WhatsApp, mulut kita kat mana? Dekat ni lah social media. Tapi korang gunakan teknik WhatsApp story ni memang powerful sebenarnya. Sebab kadang-kadang kawan sekolah, kawan yang korang orang yang korang buat jualan, urus jual beli kan. Semua ada kat dalam tu yang korang tak pernah sedar pun yang korang save dia punya nombor and pernah berinteraksi. And dia dapat view korang punya WhatsApp story. Apa saja yang korang rasa relate tu orang kata marketing, apa yang menarik, share je, pap je, letak je sebab tak salah. Memang kita kalau tak letak kita punya profile jadi tak cantik. Selain kita promote dekat FB dan juga Instagram. Yang ketiga adalah dekat WhatsApp story. Okay. Keep sharing insya-Allah salah satu Tuhan akan jentik hati dia, ambil dengan kita. Kita share 10 orang, 1 akan ambil. Kita share 20 orang, 2 akan ambil. So bila Tuhan tengok effort kita share 30-40 orang, dia kata rajin lah budak ni, bagilah dia 5 orang ambil dengan dia. Okay, yang kedua select potential client. So kenapa kena select? Tak boleh simply sebab untuk tak nak ada klien tak mampu nak teruskan cara pembayaran dia. So ni penting untuk PR korang sebab kenapa? Nanti ada PR, nanti ada bonus kalau klien dibayar cantik. So select potential client kita and select juga potential client kita yang mana kita nak propose dia. Kadang kita rasa kita nak share about hibah. So buat selection. Ni untuk client hibah, ni untuk medical card. And jangan campur masa sharing tu. Maksudnya kalau fokus on medical card sahaja. Lepas tu baru fokus on hibah. Kalau hibah dulu, make sure close hibah. Lepas tu baru medical card. Okay. Lepas tu yang paling penting, korang jangan letak terus nak menjual je. So nanti kan dia rasa macam tak ada chemistry kat you. Bad rapport dengan building rapport dengan klien. So maknanya contoh kalau klien tu minat dia, korang tahu dia minat apa, untuk open kita punya perbualan dengan klien kita boleh ambil poin-poin yang dia minat. Okay, so daripada situ korang boleh masuk dengan lebih detail
pasal diri dia dan korang sedikit banyak akan tahu dia jenis income berapa, dia orang yang macam mana. So korang akan orang kata lebih memahami dia lah, and bila korang ada rapport dengan dia, dia pun selesa dengan korang. Bila dia selesa dengan korang, dia nak berbual tak? Dia nak share tak? Ya, of course dia akan share. Macam kita kan, bila kita tak selesa dengan orang tu, kita akan bagi orang tu masuk rumah kita tak? Tak kan? Tapi bila orang tu, kita dah selesa dengan orang tu, kita akan bagi orang tu masuk, kita akan hidangkan kopi, teh dengan dia atau all the dessert. So macam tu juga, bila dia dah selesa dengan kita, okay, now dia ambil medical card dengan kita. So next dia akan top up hibah dengan kita. So nanti bila dia dah selesa dengan kita, in future dia ada kawan-kawan, dia akan bagi tahu kawan-kawan dia untuk ambil dengan kita. Ataupun dia akan ada anak, family dia akan berkembang, dia akan ambil dengan kita, dia akan stay dengan kita. And tak susah punya dia je, birthday dia just wish happy birthday, today hari jadi you kan, akak just nak share happy birthday to you, semoga apa yang you capai, impikan tercapai, just simple, tu pun dah cukup untuk diorang say selamat hari raya, tanda ingatan. Okay, identify if there is possible of client requirement lah. So macam tadi saya katalah, jangan je bagi klien plan medical card yang paling mahal. Kadang-kadang klien ni dia willing untuk bayar lebih dekat hibah. But medical card dia bajet dia agak tight. So boleh bagi dekat plan Medi Harapan. Okay, yang keempat je, if klien nampakkan minat dia and kita start share lah benefit yang ada daripada Great Eastern. Lagi satu, untuk kuatkan klien tu yakin dengan kita dan juga Great Eastern, tolong simpan apa-apa je yang klien ataupun di dalam group Shine share, contoh claim, contoh senario-senario yang dia percaya klien-klien lain dapat. So kita share dengan dia, okay, I just nak share dengan you, ni contoh claim yang hari tu tau, yang tahun lepas, ni salah satu daripada group member kita buat lah. Kalau korang nak kata diri sini pun boleh, tapi tutup nama tu. Okay, cakap dengan dia, plan ni adalah plan yang apa-apa kat you. Kenapa I nak share? Sebab plan ni I rasa memang orang kata patut ada dekat semua orang. Sebab apa, ni salah satu, you just imagine dia baru bayar untuk few months and lepas tu dia dan family dapatkan pampasan banyak tu. So you rasa so you keep finding lah dengan dia, you rasa macam mana, okay tak plan ni dengan you. So you rasa kalau you rasa apa yang I propose you nak adjust, you just update lah. Okay, so jangan asyik banyak adjust quotation, that's why kena fact finding. So bila dah fact finding ikut apa yang dia nak, so quotation yang last kita propose dia memang dia akan agree and follow je. Mungkin dia nak adjust sikit je lah kot dari segi premium tu saja. Okay, macam saya cakap tadi, bila dah settle semua, saya proposal explain through WhatsApp, voice message and video call. So biasa kita hantar proposal kan, kita dah explain kat dia, so kita buat sini. Okay, you nampak tak tadi I dah share dekat you, okay, plan iGrade Neo satu dengan plan iGrade Evo. Okay, I just nak share dengan you, memang I dah remark kat situ tapi I just nak share perbezaan dia. iGrade Neo ni, dia ada pilihan bayaran 10 tahun ke 20 tahun. Biasanya kalau macam tu memang I hantar voice message je, kalau masa tu dia busy, at least dia boleh try ulang and fahamkan. Tapi kalau dapat through one-to-one appointment memang senang. Daripada buka dia, kita boleh tengok reaksi dia lebih interest pada plan yang mana. So bila kita nampak dia macam minat yang ni tapi mungkin amount tu agak mahal, kita boleh adjust kurangkan, atau mungkin nilai protection tu kurang, kita boleh tambah. Okay, thank you. I rasa dah habis. Ada sesiapa tak nak bertanya? Thank you so much semua. So nanti jangan risau, I akan share slide ni dekat dalam group. Anyone? Nak tanya. Nak tanya. This is Zul. Kalau waktu yang dulu akak kata akak approach masa yang duduk kat airport tu, akak approach yang flight attendants tu semua, how did you approach a stranger? Okay, sekejap.
how to approach stranger. Ya astaga. Cik Azwan akan nak cari kita punya slide. Okay, biasanya korang kena identify dulu tempat tu and target korang. Korang tak boleh main pergi bawa masa macam tu. Contoh korang pergi kat sisi, lepas tu macam tu korang datang je secara melainkan korang jenis macam hardcore. Okay. Stranger akak belajar daripada siapa tau? My husband. Dia memang power on stranger. Dia agent juga tapi dia agent part time lah. Dia tak ada kat Guru Ruki. Dia punya stranger tu dia memang hardcore gila lah dia punya ni. Yang tu pada yang berani. Pada yang tak berani, boleh try find dulu tempat tu. Korang boleh nampak okay kriteria tempat tu macam mana. Ada orang, banyak tak orang lepak kat kafe ni. Kekerapan dia datang tu macam mana. So macam akak memang saja je niat tu nak buat kerja sambil jumpa klien. The best Zuan try cari tempat, Zuan ada kenal kawan, family members atau macam kalau klien tu lagi best, klien yang ada kat situ. So dalam masa sama, Zuan boleh macam get rapport dengan klien ataupun kawan-kawan kan. So macam kalau paling ni sebenarnya klien. Sebab I masa tu dekat sana 2-3 orang klien I. Kadang I saja, are you free tak? Jom lunch dengan I. So bila kita lunch tu, nanti kan ada kawan-kawan dia lalang. Nanti dia macam, siapa ni? Ni lah agent Takaful I. Kalau nak ni, macam tu lah. Dia start macam tu. Tapi kalau ada macam Zuan jenis boleh hardcore, macam husband nak buat, dia memang, sebab tu dia, smoker tak Zuan? Zuan smoker tak? Are you smoker person? Semua. Sebab akak rasa social apa tu orang panggil? Untuk bersosial, orang yang smoker ni lagi easy tau sebenarnya. Sebab every time dia smoke tu dia akan dapat kontak baru. Itu yang akak perasan. Pernah sekali kita orang family member pergi karaoke dekat Wan Semaja tu, Once a Walk kat bawah tu. Then I notice nak isap rokok. So tapi dia tak turun bawah pun. Dalam 45 minit macam tu. Then I call dia, I cakap dia, you kat mana? Lama ni isap rokok. Kejap, I tengah dengan satu brother ni, dia cakap. So masa dia merokok tu dia memang on the spot. Bila kat tanya dia, macam ni you buat? Dia kata, bila I rokok, I terus nampak ada abang dia isap rokok depan I cakap lah. Abang karaoke juga ke kat sini? So dia kata, buat family member. Saya pun family ada kat sini. Abang kerja apa? Straight away je. Dia memang hardwork gila. Masa dia cakap lah dia kerja bodyguard kan. Lepas tu dia kata, saya Elan tapi dah masa sama saya buat medical card. Saya memang concern bang kalau orang tak ada medical card ni. Abang dah ada medical card untuk family semua. Tak ada sebab bodyguard kan ada pegang ni kan, tak boleh. Tapi anak-anak belum ada semua. Saya memang tak boleh bang kalau anak tak ada semua sebab pernah ada pengalaman masuk tapi medical card tak ready lagi. So cerita kelebihan. So lepas tu bila dah habis rokok terus macam okay bang. Terus dia pun berminat lah. Maksudnya ada two-way communication berborak pasal plan tu. Terus dia tukar nombor. Bila tukar nombor tu, kita jangan ambil masa lama. Kita terus, okay bang ingat tak saya tadi yang ni. Bang, kalau abang don't mind, abang bagi je lah dulu detail family abang semua. Nanti kita buat proposal tu. Masa tu isi dengan 2 anak dia. So memang hantar dalam minggu tu juga dan minggu tu juga close. Cuma abang tu tak dapat close sebab dia pegang senjata. Bodyguard kan? So memang benda-benda yang macam ni yang macam hardcore. Yang lagi satu, I dapat 2 stranger masa tu my husband pergi dekat ni. Workshop kereta. Dia hantar kereta sambil tu ada 2 budak bujang tengah tunggu, dia pun cakap. Borak-borak tu yang terus terclose. Itu yang hardcore punya lah. Kalau you ni terus masuk. Ain ada lagi tak? Nurain Syahari, Muhammad Syahari. Ain, you kan rookie. Boleh tak you share dengan Zuan dan juga kawan-kawan yang lain kat sini? Macam mana sebab you ada satu stranger kan? I pun surprise juga. Macam mana you tegur ataupun you approach dia? You don't mind? Ke yang lain dah nak masak dah ni? Sekejap. Masa dah drag masa dah ni. GM ada masa lagi ke? You and Yuza ada masa lagi kita?
Macam dah lama sangat Ira. Itulah. Rasa macam dah lama juga. You Boleh punya tak presentation dah habis Kita ke? sambung je next week. Okay. Tapi nak dengar tak daripada Ain seorang satu share sebab dia rookie. Ain. Ain share boleh tak Ain? You dapat stranger tu daripada mana? And macam mana you tegur? Ain. Calling for Ain. Rasanya macam bukan nak kata stranger jugalah. Sebabnya kawan kepada kawan kepada kawan. Macam tu. Tapi tak pernah jumpa langsung. Tak pernah jumpa lah. Okay. Tapi mungkin sebab dia memang nak cari takaful. Okay. So saya explain yang macam Kak Ira buat tu yang garis panjang tu. Okay. Tapi clear kan? Boleh try and error. So maknanya bila you dapat stranger ni, you minta refer daripada kawan you ke atau you kawan you bagi you sendiri? Dia yang bagi sendiri. Sebab apa dia bagi? You perkenalkan diri you tak as perunding takaful? Yeah. So rookie yang kat sini korang kena perkenalkan diri. So bila kenal kawan-kawan lain kat luar sana pun dia nampak korang punya effort. So makin banyak korang kenal, insya-Allah makin banyak korang akan dapat refer. So I rasa cukup kelas untuk hari ni. Next session kita akan boleh buat QA kot. GM Jaja kita borak-borak dengan dia masalah yang dia orang hadapi kat luar ke. Kita actually try try bagi solution. Okay. Okay, kelas kita dah habis. Kita sudahi. GM ada nak cakap apa-apa lagi? UM Mariza, GM Jaja sebelum kita end kita punya kelas. Tak ada, tak apa. Akak akan cakap dekat grup Buki je nanti. Sebab kita dah lambat kan. Nanti akak share dekat sana je. Tolong share slide tu dekat grup. Boleh. Boleh. Okey, kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat masak. Thank you Amira. Okay. Thank you Amira. Thank you Amira. Thank you Ira. Okay, bye.